Baiklah, majlis kita teruskan dengan resensi buku oleh 5 orang guru yang terpilih dari SMK Sungai Pusu. Guru yang pertama dipersilakan Puan Liza Idayu untuk bersedia bagi menyampaikan resensi buku beliau yang berjudul Drama Wonder Emak karya Salwa Saleh. Dipersilakan Puan Liza Idayu. Ya, terima kasih Puan Rajia sebagai pengacara majlis. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Tuan Haji Sajudi, Tuan Muhammad Shah, barisan pegawai-pegawai pejabat pendidikan Gombak, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, rakan-rakan guru serta rakan-rakan staf sokongan yang saya kasihi sekalian. Baiklah, hari ini Alhamdulillah saya akan membuat review atau ulasan berkenaan dengan buku yang saya telah baca, iaitu Drama Wonder Emak daripada Salwa Saleh. Okey. Buku ini sangat menarik sebab saya rasa ia sangat dekat dengan saya sebagai seorang ibu lah, dan dia mengupas banyak topik berkenaan dengan ibu, contohnya seperti bagaimana nak deal dengan anak-anak di rumah, bagaimana untuk kita tarik perhatian anak-anak dengan contohnya seperti membuat resepi yang menarik bersama anak-anak macam Play-Doh, permainan yang menarik bersama anak-anak. Dia juga ada bercerita berkenaan dengan bagaimana untuk mengatasi masalah bersama anak-anak, bagaimana untuk atasi masalah stres bersama keluarga dan sebagainya. Jadi bukan itu saja, beliau juga ada jadi sebagai motivator lah. Okey, motivator, sebagai ustazah ada, guru ada, dan dia juga ada selit sedikit berkenaan dengan kesihatan untuk ibu-ibu. Jadi sebenarnya buku ini sangat sesuai juga bagi seorang ibu yang working at home mom atau WAHM, kerana ia melibatkan cara seorang ibu mengendalikan anak-anak dan rumah tangga. Seterusnya bagaimana beliau mengendalikan anak dalam pembelajaran, hubungan anak-anak sesama adik-beradik, dan cara mendidik anak-anak dalam agama dan kehidupan. Jadi dia ada sekali selit doa, ada hadis-hadis. Sangat baguslah buku ni, cara dia sangat santai tapi sangat memberi pengetahuan lah. Jadi seterusnya ia juga memberikan tips untuk seseorang ibu yang berminat untuk menjadi working at home mom ni. Macam kita ibu-ibu di rumah kan, bolehlah kalau berminat boleh baca buku ni sebab dia banyak tips-tips yang berguna. Ada juga persediaan mentor yang dia kongsi bersama, bagaimana merancang kewangan pun ada. Bila yelah masa sekarang ni kita duduk di rumah kan, macam mana kita nak merancang perbelanjaan harian dan sebagainya. Jadi saya rasa ia buku yang sesuai lah untuk ibu-ibu, bukan ibu-ibu saja, malah bapa-bapa pun boleh baca. Okey, itu saja saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi amat menarik ya perkongsian yang telah dikongsikan oleh Puan Liza Idayu binti Zakaria. Terima kasih diucapkan kepada Puan Liza Idayu atas kupasan buku yang amat menarik. Seterusnya dipersilakan pula pembentang yang kedua, iaitu Ustazah Rozimah binti Taib untuk menyampaikan kupasan buku beliau yang berjudul Andai Umat Ini Hidup Seperti Umar Al-Khattab karya Ustaz Wadi Anwar. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Rajia. Yang dihormati Tuan Pengetua, Tuan Muhammad Shah bin Pilus, para pentadbir SMK Sungai Pusuh, juga rakan-rakan guru yang saya hormati. Pada pagi yang hari ini, saya memilih satu buku. Daripada banyak-banyak buku ni, saya terpanggil untuk memilih buku yang bertajuk Andai Umat Ini Hidup Seperti Umar Al-Khattab. Buku ini adalah karangan Ustaz Wadi Anwar. Saya rasa nama Ustaz ni agak popular bagi sesiapa yang suka mendengar tazkirah beliau. Beliau sangat popular dalam YouTube lah. Dan kalau kita biasa dengar tazkirah Ustaz Wadi ni, sangat banyak berkisah tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, bagaimana dunia ini akan menghadapi zaman akhir zaman nantilah. So pasal kiamat sangat banyaklah perkongsian daripada beliau. Saya amat tertarik, dah agak lama dah dengan Ustaz ni. Daripada situlah saya dapat cungkil ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui. Mungkin tidak kita, tetapi anak-anak cucu kita yang akan menempuhnya lah. So daripada situ saya berkongsi lah dengan pelajar-pelajar di sekolah dan juga anak-anak saya lah. Dan saya rasa ilmu ini pun perlulah untuk kita tahu. So daripada buku yang saya baca ni, buku ni agak tebal. Dia ada 244 muka surat. Dan kalau kita tengok dia punya kandungannya agak banyak lah. Nak mengenali tokoh Saidina Umar ni, kalau kita dalam hidup ini kita ada idola-idolanya lah dan sangat tak bagus lah orang kata kalau kita memilih idola yang tak tepat lah. Jadi idola kita yang selayaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Nabi. Bila kita sebut tentang Saidina Umar ni, apa yang jelas terbayang di kepala kita ialah mungkin keberanian beliau dalam menegakkan agama Allah. So daripada situ tak heranlah ada satu hadis Nabi yang mengatakan, Rasulullah bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun kana Umar bin Khattab." Yang memberi maksud, kalaulah ada Nabi selepas aku, nescaya Nabi itu adalah Umar bin Al-Khattab. So daripada hadis ini, kita dapat bayangkan Saidina Umar ni ialah bukan calon manusia lah sehingga kan Nabi boleh mengeluarkan Nabi, seandainya ada Nabi selepas aku, maka Umar lah yang paling layak. So daripada sini, daripada pembacaan yang saya telusuri ni, kalau kita dengar Umar, kita nama yang ni dia akan selit dengan Amirul Mukminin kan. So rupa-rupanya gelaran Amirul Mukminin ini diguna pakai kerana beliau adalah khalifah pertama yang diberi gelaran tersebut. Daripada siri kalau nak ikut, Saidina Umar ni adalah khalifah kedua dalam pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. So saya pun terpanggil lah bagaimana kita nak mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang begitu agung sekali. Bagaimana pengislaman beliau, saya sukalah nak share kat sini. Beliau lahir selepas 13 tahun Rasulullah lahir. Bermaksud beliau lebih muda daripada Rasulullah selama 13 tahun lah. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian, yang mana ketika itu beliau berusia 27 tahun. Dan beliau adalah antara orang-orang yang awal jugalah yang baru masuk Islam. Di mana ketika itu umat Islam
yang baru memeluk Islam ialah seramai 40 orang lelaki dan 11 orang wanita. Dan kisah pengislaman beliau juga ramai yang tahu adalah hasil daripada doa Nabi. Iaitu Nabi pernah berdoa kepada Allah supaya Islamkan dua Umar, dua nama Umar lah. Salah satunya ialah Nabi mohon, saya bacalah hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis yang berkaitan dengan ilhamnya ni. Saya ambil mafhum saja ya. Nabi berdoa untuk diislamkan dua orang Umar, iaitu satunya Abu Jahal dan satu lagi Umar Al-Khattab. Lalu rupa-rupanya Umar ni terpilih lah. So daripada sini kita nak tengok kenapa Umar ini dipilih oleh Nabi. Dalam buku ini juga dikisahkan tentang kenapa Umar ini dikasihi oleh Allah. Juga kenapa Umar dikasihi oleh Nabi. So daripada beberapa contoh yang diberi dalam ni, Umar ni dia beri kelebihan yang bukan kaleng-kaleng lah orang kata. Antaranya ialah Allah ilhamkan beliau. Apa maksud ilham kat sini? Iaitu wahyu-wahyu Allah turunkan kepada Rasulullah ada banyak juga yang bertepatan dengan ilham daripada Sayyidina Umar. Maksudnya penurunan ayat berkisar tentang peristiwa yang berlaku ketika itu. So antara contoh-contoh yang boleh saya share kat sini ialah berkaitan dengan perintah hijab kepada isteri-isteri Rasulullah. Yang mana pada ketika itu kalau kita tengok rumah Rasulullah sentiasa dikunjungi oleh para sahabat. Dan di kalangan para sahabat ini ada juga di kalangan mereka ini yang bukan betul-betul Islam. Maksudnya ada di kalangan mereka ini orang-orang munafik yang saling berkunjung. So daripada situ Sayyidina Umar melihat wanita ini perlu dipelihara dia punya maruah. So kat situ Sayyidina Umar mencadangkan kepada Rasulullah hasrat dia lah, dia rasa macam ada sesuatu yang tak cantik kat situ. So selepas daripada lontaran pendapat ini maka turunlah ayat yang mewajibkan pemakaian hijab bagi isteri-isteri Rasulullah. Kemudian pernah dengar juga ilham yang Allah bagi kepada Sayyidina Umar berkait dengan peristiwa beliau mengarahkan parlimen perang yang bernama Sariyah naik ke atas bukit. Peristiwa ini berlaku sedangkan Sayyidina Umar tak berada di medan pertempuran tu. Ketika itu Sayyidina Umar sedang membaca khutbah. Lalu dia mengarahkan, wahai Sariyah ni parlimen perang lah. Naiklah kamu ke atas bukit sebanyak 3 kali. So sahabat ketika itu terpinga-pinga lah. Kata kenapa pula tengah-tengah khutbah ni tiba-tiba dia boleh menjerit dengan sebegitu kuat. Lalu mereka pun macam nak tahulah. So dia orang minta nak tanya segar, dia orang pergi jumpa dengan Sayyidina Ali, kenapa Sayyidina Umar ni boleh menjerit sebegitu kuat sekali. Lalu Sayyidina Ali seorang yang memang ada ilham jugalah. So dia kata biarkan Umar kerana apa yang masuk kepadanya itu adalah apa yang ada dalam kepalanya itulah yang dia keluar. Maksudnya apa-apa yang dia keluar daripada itu adalah ilham daripada Allah. So kat situ rupa-rupanya setelah beberapa lama, tak adalah lama sangat, tentera parlimen perang ni balik, kemudian Sariyah bagi tahulah, dia kata tempikan ini dia dengar dalam medan pertempuran tu. So ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada Sayyidina Umar dan juga kejernihan ilmu yang diberikan kepada beliau. Dan banyak lagi contoh-contoh yang membuktikan Sayyidina Umar ini adalah banyak Allah bagi ilham lah maksudnya. Yang kedua, bagaimana Sayyidina Umar ini adalah seorang makhluk ataupun seorang sahabat yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW.
Nabi mempunyai sahabat yang rapat, antaranya ialah Saidina Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Uthman dan Ali. Ini adalah 4 tokoh sahabat Nabi yang dilantik sebagai khalifah Khulafa' ar-Rasyidin. So daripada kisah ni, daripada mengapa Saidina Umar dikasihi oleh Nabi, dalam buku ini menceritakan ialah antara rahsianya kenapa Nabi sangat kasihkan Umar ni ialah kerana beliau adalah susuk yang memang nak ikut segala perbuatan dan tindakan Nabi, daripada sebesar-besar tindakan Nabi sehingga sekecil-kecilnya. Contohnya ialah cara Nabi makan, Nabi bangun, solat, mengambil roti dan banyak lagi lah. Banyaklah, kalau saya nak baca pun kat sini terlalu banyak. Kemudian beliau juga memerintah mengikut manhaj Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga adalah seorang penulis Nabi, dan kita pun tahu Saidina Umar ni adalah salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga, jaminan syurga oleh Allah. So bagaimana dia dapat jaminan ini? Kita selalu dengar bagaimana sahabat-sahabat Nabi ni dapat jaminan syurga. Kita memang tak ada lah kan. So suka saya nak share kat sini bagaimana beliau dijamin syurga. Melalui apa contoh saya bagi contoh, kalau Bilal, kita selalu dengar Nabi mendengar tapak kaki slipper Rasulullah Bilal berjalan dalam syurga. Tapi melalui Saidina Umar ni melalui mimpi rupanya. Mana saya nak dia mimpi apa? Ketika kalau kita ikutkan mimpi Nabi ni bukan mimpi main-main lah. Mimpi tu adalah mimpi wahyu daripada Allah. So daripada mimpi ni Nabi nampak ada satu istana yang sangat cantik. So daripada situ Nabi try lah nak masuk. So dalam istana tu dia nampak sungguh tak kagum lah. Dan di luar daripada istana tu dia nampak ada seorang bidadari yang sedang mengambil wuduk. Tapi Nabi tak masuk dalam syurga tu sebab apa? Sebab dia tak nak nampak keindahan dan juga bidadari yang disediakan oleh Allah kepada Saidina Umar. Lalu daripada cerita ni panjang jugalah. So kat situ tu bila Nabi bagi tahu yang dia bermimpi, Saidina Umar pun rasa syok lah. Kok kita pun syok kan. So antara lain ialah beliau adalah seorang pemerintah yang memang digeruni dari dulu hingga kini lah. Corak kepimpinan Saidina Umar ni, kalau kita tengok beliau dalam masa pemerintahan beliau, dia memerintah selama 10 tahun lebih. Dalam masa pemerintahan beliau ini, dunia Islam berjaya ditawan. Hampir 2/3 lah Islam berjaya disebarkan, dan kerajaan Rom dan Parsi berjaya ditakluki ketika zaman kerajaan Saidina Umar ni. Dan dalam penceritaan berkaitan dengan pentadbiran beliau ni cukup banyak. So saya tak ni lah sebab masa terhad. So daripada pentadbiran beliau ini memang sangat-sangat teruja lah kalau kita sebagai umat hari ini berjaya mencontohi kehebatan Saidina Umar ini, yang mana pada ketika itu umat Islam begitu gah lah. Orang miskin pun tak ada, dan beliau hidup walaupun beliau seorang pemimpin, beliau sanggup menyamar pada waktu malam untuk melihat kemiskinan dan kedaifan masyarakat dia, dan bagaimana beliau mendidik rakyatnya ketika itu, sehingga ada satu kisah yang kadang-kadang kita biasa dengar, bagaimana seorang pemuda, ini orang muda yang dia pengembala kambing, anak muda lah, kiranya dia seorang hamba kepada seorang sahabat ni. Lalu Saidina Umar datang, dia nak membeli kambing tu. So dia kata dia tak jual banyaklah sembang-sembang macam tu.
dia kata kalau kau jual pun tuan kau tak tahu. Tapi pemuda ni jawab apa? Tapi dia tak ada hak untuk ni lah kan. Dia yakin dengan dia takwa kepada Allah lebih. So kat situ panjanglah dialog-dialog yang dia dilontarkan dalam buku ni. Akhirnya dia jumpa dengan dia kata kalau nak beli jumpa dengan tuan kambing dia lah. So kat situ dia bawa akhirnya lah cerita ni pemuda ini dibebaskan. Tapi dalam kisah ni saya dapat satu ilmu baru lah. Kalau kita secara umumnya kita kata Saidina Umar yang pergi. Tapi ikut penulis buku ni Ustaz Wadi cakap ada satu sirah bukan kata Saidina Umar pergi sendiri. Dia hantar wakil iaitu anak dia Abdullah bin Umar yang pergi jumpa dengan pemuda ni. Disebabkan perwatakan dan akhlak anak dia ni saling tak tumpah dengan Saidina Umar, maka kat situ tu ada riwayat lain kata Umar, tapi kalau ikut yang lebih sahihnya anak Saidina Umar sendiri. So saya nak ringkaskan kat sini pada perwatakan Saidina Umar ni banyaklah yang kita boleh contohi untuk kita jadikan sebagai panduan lah dalam dunia akhir zaman ni kan. Antaranya walaupun beliau ni seorang yang hebat, tetapi banyak sifat-sifat mulia yang lain yang tawaduk, zuhud yang ditampilkan, yang mana kadang-kadang kita tak ditonjolkan. Kadang-kadang Saidina Umar ni ditonjolkan dengan sifat yang bengis, keras dan sebagainya. So kat sini kalau kita tengok beliau kadang bangun malam sampai kadang pagi tu bengkak mata dek kerana beliau menangis dek kerana takutkan Allah. So itu sajalah perkongsian saya sedikit sebanyak berkaitan dengan tokoh yang maha hebat ini, Saidina Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustazah Rozimah di atas kupasan buku yang penuh informasi sebentar tadi. Rasa seronok kita mendengarnya kan, dan info-info tersebut menunjukkan ternyata Ustazah begitu menjiwai buku yang beliau baca. Itulah nikmat membaca. Baiklah, sekarang majlis diteruskan lagi dengan persilakan Puan Fedia Fitri untuk menyampaikan resensi buku beliau yang bertajuk Keluar dari Tempurung, Pembentukan Diri ke Arah Kecemerlangan, karya Ahmad Faizal, KP dan Kapten Muhammad Yusof. Dipersilakan Puan Fedia. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang berbahagia Tuan Pengetua, Tuan Muhammad Shah bin Pilus, yang berusaha Barisan Pegawai PPD Gombak, Barisan Guru Penolong Kanan dan Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran. Yang dihormati rakan-rakan guru SMK Sungai Pusu. Kini sampai giliran saya untuk menyampaikan sinopsis buku yang bertajuk Keluar dari Tempurung, Pembentukan Diri ke Arah Kecemerlangan. Pengarang Ahmad Faizal Muhammad Yusof, terbitan Utusan Publication and Distributor Sendirian Berhad. Genre buku ialah motivasi. Harap semua dapat dengar ya. Buku ini secara umumnya ditujukan kepada golongan remaja dan juga dewasa. Dari tajuknya iaitu Keluar dari Tempurung, ia menunjukkan yang pengarangnya mengajak kita keluar dari tempurung yang membelenggu diri kita tanpa kita sendiri sedari. Menurut penulis buku ini, bangsa Melayu datang dari Cina Barat lebih 1000 tahun dahulu dan mendiami seluruh kepulauan Melayu dan kemudian menjadi bangsa-bangsa yang kita kenali sekarang. Pedagang-pedagang India yang berdagang ke sinilah yang telah membawa agama Islam ke tanah Melayu. Dipercayai dibawa ke tanah Melayu ke awal kurun ke-13. Penulis juga mempersoalkan sekiranya benar bangsa Melayu berasal dari keturunan Cina. Sudah pastinya kita merupakan bangsa yang rajin. Namun kebanyakan kita mahukan kerja yang kurang dan ganjaran yang banyak. Kebanyakan kita hanya tahu untuk membuang masa, merasai cukup dengan apa yang ada. Menyalahkan takdir dan sebagainya.
Menurut kata legenda Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Mungkin akan hilang kebenarannya kerana globalisasi atau dalam erti kata lain, dunia tanpa sepadan akan mengalahkan kita kerana sikap kita sendiri. Kemudian, penulis juga menekankan walaupun 93% daripada rakyat negara ini boleh membaca, namun tidak ramai yang menggunakan ilmu yang ada ini ke tahap yang membanggakan. Wang yang diketepikan untuk ilmu pengetahuan tidak sampai pun 5% daripada pendapatan. Itu pun digunakan untuk membeli akhbar harian. Ada pula yang sibuk mencari pengetahuan-pengetahuan sama dalam bidang keagamaan, kewangan, sosial dan banyak lagi. Buku-buku yang dibeli kebanyakannya berdasarkan bagaimana untuk mencari kebahagiaan hidup, menjadi cemerlang, untuk ketenteraman jiwa, menjadi kaya dan sebagainya. Ini dilakukan dengan harapan dengan ilmu itu kita akan dapat mengubah cara hidup kita kepada yang lebih baik. Memang tidak dinafikan. Namun sebenarnya buku ini lebih menekankan kepada ilmu yang paling asas, iaitu kesedaran diri kita tentang segala kurnia yang ada pada diri kita sendiri yang seakan tersembunyi. Katanya kita sering terperangkap memikirkan apa yang ada di luar sana yang boleh membawa kebaikan kepada kita. Jarang kita memikirkan tentang kebaikan atau kurnia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang daripada kita. Kurniaan yang dimasukkan ini adalah kurniaan masa, tenaga, akal fikiran, panca indera dan anggota. Buku ini juga menghuraikan hal kurniaan tersebut. Saranan akan cara penggunaannya ke tahap yang optimal dengan lebih jelas. Buku ini juga menggunakan gaya bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Sebagai contoh dalam bab masa, beliau penulis menekankan yang kita tidak perlu mengikut saranan saintis barat untuk tidur selama 8 jam setiap malam. Kerana baginya ia satu pembaziran dan saranan beliau adalah untuk tidur selama 4 jam selama seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. Dengan itu menjimatkan 4 jam masa tidur sehari dengan sedar yang boleh digunakan untuk tujuan produktiviti. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk memberikan pengisian dan kesedaran yang mana sekiranya diguna pakai boleh membawa kepada perubahan sikap ke arah kehidupan yang lebih baik. Okey, ringkas sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fedia Fetri. So benarlah ya, pembaca Jambatan Ilmu. Setiap butir perkataan yang tercetak dalam buku merupakan khazanah berharga buat kita. Insan-insan yang dahagakan pedoman.